Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, bersama lagi dengan Cikgu K. Kita nak belajar hari ini tolak masa yang melibatkan abad dan tahun. Okey, dan seperti dalam video-video sebelum ini, bila ada je operasi berkaitan dengan unit masa, satu benda yang sangat cikgu suka ingatkan adalah kita kena tahu dulu apa kaitan antara kedua-dua unit ni. Okey, jadi kita ulang kaji sikit. Dalam satu abad kita ada 100 tahun dan untuk kita nak tukarkan abad kepada tahun kita kena darab 100 dan kalau kita nak tukarkan tahun kepada abad kita akan bahagi 100. Okey, semuanya bergantung kepada kaitan di antara kedua-dua unit ni. Okey, jadi kita jangan buang masa, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, kita ada pecahan dan kita ada unit tahun dan jawapan nak dalam tahun sahaja. Okey, jadi dekat sini bila kita ada pecahan ataupun perpuluhan, perkara pertama yang kita buat adalah kita kena cari nilai dalam nombor bulat. Okey, sebab satu dalam pecahan, mana mungkin kita nak tolak dengan nombor bulat kan? Okey, jadi kita akan cari dulu 9 per 10 abad ini berapa nilainya. Okey, jadi kita akan darabkan dengan 100 untuk kita tukarkan kepada unit tahun. So, kita dapat 90 tahun dekat sini. Okay, jadi dekat sini bila kamu tengok 90 tahun nak tolak juga dengan unit yang sama dalam tahun dan unit yang jawapan nak pun dalam tahun juga. Jadi bila dalam unit yang sama ada satu unit je untuk situasi macam ini, tak payahlah kita gunakan jadual T. Kita boleh tolak seperti biasa sahaja. Okay, jadi kita tolaklah. 90 tolak 36, tolaklah macam biasa. Kalau tak cukup kita pinjam apa semua untuk kita dapatkan 54 tahun. Okey, sebab dia melibatkan satu unit sahaja. Jadi tak payah nak guna jadual T pun tak apa. Okey, jadi kita gunakan tolak seperti biasa. Okey, bentuk lazim. Okey, seterusnya kali ini kita ada nombor bercampur. Okey, bila 3/1/5 abad, macam biasa yang cikgu buat, cikgu akan ambil 1/5 ini sahaja. Okey, untuk dicari dia punya nilai nombor bulat. Okey, kenapa? Sebab 3 yang besar ni dah memang kita tahu adalah 3 abad. Okey, jadi dekat sini kita cari dulu untuk pecahan. Okey, kita mansuhkan mana yang boleh. Kalau ini kita guna sifir 5 lah. Alright, kita dapat 20 tahun. Kita gabungkan semula untuk dijadikan 3 abad 20 tahun. Okey, dekat sini kita akan gunakan jadual T. Baik. Seperti yang cikgu pernah cakap dalam video yang lepas, apabila perkaitan antara unit itu melibatkan 10, 100 ataupun 1000, kita boleh anggap okay, untuk bahagian unit yang lebih kecil, maksimumnya adalah mengikut bilangan sifar yang ada. Contoh dekat sini, 1 abad ada 100 tahun. Jadi, bila ada 2 sifar, bahagian tahun kita cuma boleh letakkan 2 angka sahaja. Okey, jadi kamu tengok Okey, contoh kita ambil dulu yang ni, 3 abad 20 tahun. Okey, kita nak tolak. Kita nak tolak dengan 112 tahun. Memanglah kita boleh letak je 112 tahun tu dekat bahagian tahun ni. Okey, tetapi kalau kita dah ada kemahiran dalam abad dan tahun, kita tahu bahawa 12 tahun ini kita boleh letakkan di bawah tahun dan 1 ni, 100 tahun ni yang kat depan ni sebenarnya adalah nilainya adalah 1 abad. Okey, jadi kita boleh terus jadikan 112 tahun ini sebagai 1 abad 12 tahun. Okey, itu cara yang pertama. Cara yang kedua macam cikgu cakap, kita tengoklah bila dia kata 2 sifar, maksudnya untuk tahun kita boleh letak 2 angka sahaja. Okey, jadi kita letak 2 angka daripada belakang. Okey, 12 ni lah. Jadi satu yang ekstra ni kita masukkan ke dalam unit yang lebih besar. Pun boleh juga. Okey, tapi kita kena faham bahawa 1 ni, 100 ni bersamaan dengan 1 abad. Okey, alright. Bila dah dapat macam ni, barulah kita tolak. Kalau cukup, jangan pinjam lah. Tak payah pinjam. Kita tolak macam biasa. Okey, kita dapat 2 abad 8 tahun. Okay, seterusnya dalam bentuk perpuluhan. Okey, sama juga.
Untuk perpuluhan kita akan tukarkan dulu menjadi unit yang lebih kecil, iaitu unit tahun. Cikgu gunakan cara arrow. Okey, bila jawapan nak dalam abad dan tahun, dekat sini kita boleh gunakan jadual T lah. Okey, satu abad ada 100 tahun. Jadi untuk 320 tahun ni, untuk tahun kita ambil dua angka yang belakang. 300 tahun ni kita tukarkan terus menjadi 3 abad. Okey, kita tolakkan. Baik. Untuk kita selesaikan mengikut unit, 20 nak tolak dengan 48 tak cukup. Dekat sinilah baru kita pinjam. Kita akan pinjam satu abad yang nilainya adalah 100 tahun. Jadi 100 tahun yang kita pinjam ini kita akan gabungkan dengan 20 tahun yang sedia ada untuk dijadikan 120 tahun. Okey, bila dah cukup, barulah kita tolak seperti biasa. Okey, kita akan dapat 72 tahun. Kemudian abad, 2 tolak 1, kita dapat 1 abad dan kita keluarkan jawapan kita 1 abad 72 tahun. Okay, kali ni pun kita ada perpuluhan. Tapi cuba kamu tengok, dekat sini jawapan soalan minta dalam tahun sahaja. Okay, jadi dekat sini apa yang kita nak kena buat, kita akan tukar dulu perpuluhan ni untuk jadikan nilai nombor bulat biasa. Okay, kita akan dapat 270 tahun. Okay, dekat sini kita boleh gunakan lagi jadual T, tak ada masalah. Okay, sebab ini ada melibatkan abad kan. Okay, kita boleh guna jadual T, kita masukkan sahaja. Okay, 270 tahun, nilai dia adalah 2 abad 70 tahun. Okay, kita tolak dulu macam biasa. Okay, kita pinjam, satu abad yang kita pinjam, nilai dia adalah 100 tahun. Kita gabungkan dengan 16 ni, supaya jadi 116. Kemudian kita tolak seperti biasa. Bila kita dah dapat jawapan 2 abad 46 tahun, sebenarnya dah selesai. Tetapi kita kena ikutlah apa yang soalan minta. Bila dia minta dalam tahun sahaja, bukan bermaksud kita ambil jawapan dekat tahun je. Maksudnya, kamu letak jawapan sebagai 46 tahun. 2 abad ni tak tahulah ke mana hilangnya. Dia tak boleh. Bila jawapan nak dalam tahun, maksudnya semua ni kita masih lagi ambil, tetapi yang mana kita kena ubah kepada tahun, kita ubahlah. So dekat sini yang kita kena ubah adalah 2 abad. Jadi 2 abad, okay, bersamaan dengan 200 tahun. Kita gabungkan dengan 46 tahun untuk dapatkan jawapan akhir 246 tahun. Okay, jadi tolong hati-hati. Bila soalan nak dalam tahun sahaja, jangan pula kita ambil 46 ni je. Tiba-tiba 2 abad hilang macam tu. Tak boleh. Okay, kita kena gabungkan. Okay, jadi sebab 2 ini dalam unit abad, kita tukar dulu dalam tahun. Barulah kita gabungkan dengan 46 yang sedia ada ni untuk dapatkan jawapan akhir dia. Okay, jadi hasil jumlah itu, hasil tambah itu barulah betul dalam unit tahun sahaja. Okay, kali ni gabungan kita ada nombor bercampur dan kita ada perpuluhan, tapi dia nak dalam tahun sahaja, macam tadi. Okay, jadi kita tak apa, kita cari dulu. Kita cari dulu mengikut dia punya soalan lah. Okay, dekat sini kita dapat 20 tahun untuk 1/5 abad. Kita gabungkan dengan satu yang ni. Ini 1 abad ni. Okay, kita gabungkan untuk jadi 1 abad 20 tahun. Kemudian kita cari pula nilai untuk perpuluhan. Okay, 0.1 darab 100, cikgu gunakan cara arrow. So dekat sini kita akan dapat 10 tahun. Okay, bila kita dah dapat kedua-dua nilai, kita boleh gunakan jadual T. Sebab dekat sini ada abad. So kita guna je lah jadual T. Okay, alright. 1 abad 100 tahun, kita masukkan dulu. Okay, kita selesaikan. Dekat sini baru kita tengok bila jawapan nak dalam tahun sahaja, macam cikgu terangkan tadi, jangan ambil 10 tahun ni je. Kamu pun letaklah 10 ni sebagai jawapan. Mana boleh? Okay, sebab kita ada 1 abad. Jadi 1 abad ni kita kena ambil kira juga. Cuma bila dia dalam abad, kita tukar sahaja menjadi tahun. Okay, kita darabkan dengan 100. So, bila kita dapat 100, kita gabungkan dengan 10 yang sedia ada. Jadi, jawapan akhir kita 110 tahun.
Okey, selesai pembelajaran hari ini, cikgu harap kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar. Jadi kita berhenti dekat sini, kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.